pernah mengambilkan doa yang diucapkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam
Nabi menyatakan amin bila Nabi memijak anak mimbar dan tangga mimbar dalam masjid baginda. Bila ditanya oleh para sahabat kenapa baginda mengucap amin, kalau tidak ada siapa pun di kalangan sahabat yang mengucapkan doa. Lalu Nabi menyatakan bahawa Jibril alaihissalam tadi telah datang bertemu dengan baginda, dan Jibril berdoa, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata pada fa'an'anahullah qul amin faqultu amin. Sesiapa, kata Jibril, yang menemui bulan Ramadan tetapi hati bulan Ramadan dosanya tak terampun, lalu dia mati, Allah masukkan ke dalam neraka, dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Muhammad, sebutlah amin. Lalu aku pun menyebut amin, kata Nabi, iaitu minta supaya Allah memakbulkan doa Sayyidina Jibril alaihissalam. Kita harapkan bila keberkatan bulan Ramadan ini, dosa kita akan terhapus. Betul, tapi ada golongan yang mereka melupakan harapan untuk diampunkan dosa. Mereka tidak akan diberikan keampunan oleh Allah walaupun di malam Lailatul Qadar. Bahkan mereka tak layak untuk dapat Lailatul Qadar, suatu malam yang kita cari, kita buru, bahkan daripada sebelum Ramadan lagi kita berazam untuk memiliki malam tersebut, beribadat dan doa kita yang kita harapkan itu. Siapa orang yang tak akan dapat Lailatul Qadar, bahkan tak akan diampunkan dosa-dosa mereka. Orang pertama yang disebut adalah orang yang syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedar ataupun tak sedar, dia telah mempersekutukan Allah Ta'ala. Itu bukan persoalan. Yang kedua, orang yang berlepas peluang untuk diampunkan dosa dan akan dapat Lailatul Qadar ialah orang yang derhaka sama ayat. Peluang untuk kita, kalau ada di kalangan kita yang ada hubungan bermasalah dengan ayat, selesaikan sebelum menjelang 10 terakhir Ramadan. Ketiga, orang yang terlepas peluang untuk diampunkan dosa dan juga Lailatul Qadar ialah orang yang menjadi batu api, menyebabkan pernikahan saudara-saudara dia, ataupun dia sendiri bercerai, dia sendiri terlibat dalam pernikahan, dan di mana pergaulan atau pernikahan itu tidak dileraikan, tidak diselesaikan, selagi itulah mereka tidak layak untuk diampunkan dosa dan juga tidak layak dengan Lailatul Qadar. Tempatnya Nabi menyatakan ialah orang yang masih lagi buat maksiat di bulan Ramadan, utamanya melibatkan perkara-perkara yang memabukkan seperti mana arak, dadah dan sebagainya. Dan terakhir sekali Nabi menyatakan orang yang tidak layak dengan keampunan dan juga Lailatul Qadar ialah orang yang digelar sebagai mujahidun. Siapa orang mujahidun? Itu orang-orang yang tuan-tuan bila mereka buat maksiat, mereka kaya perbuatan mereka. Mereka hebohkan keperluan. Zaman sekarang, zaman internet, Facebook, Twitter dan sebagainya. Dia boleh masuk dalam Facebook, dia tayang gambar, dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berperempuan, contoh, dia minum ataupun dia tulis kata-kata yang menyebut perbuatannya, walaupun orang tak nampak, gambar tak ada, tapi dia menghebohkan perbuatan yang berdosa di sisi Allah. Untuk orang pun juga tidak layak untuk diampunkan dan tak layak dengan layak. Moga-moga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadikan kita layak dapat ampunan bulan Ramadan ini. Muslimin, mati sekalian, Allah bagi nikmat kepada kita menurut Islam, tapi Tuhan ada orang yang tidak mempedulikan nikmat ini. Kalau Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia tak puji, kuasa yang Allah Ta'ala kurniakan dengan berbagai-bagai kebaikan, dia nak hargai. Orang yang tidak dapat menghargai nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Ta'ala kurniakan, yang merupakan sebaik-baik nikmat, amalan-amalan yang Allah wajibkan, apa yang pernah Nabi lakukan berbentuk sunat, dia tidak akan menghargai kerana dia anggap itu bebanan. Sedangkan apa yang ditunjuk ajar oleh Nabi, walaupun berbentuk fardu dan juga wajib, tetapi kebaikan yang tak puji Tuhan. Sebenarnya siapa boleh menyatakan kata semayang tak ada faedah? Untuk orang putih, orang bukan Islam pun mengakui kata
ibadah sembahyang kita adalah antara bentuk senaman terbaik. Ada saraf di otak kita yang tak mampu jantung untuk pam darah naik ke saraf orang tersebut, yang orang itu cukup penting untuk kecerdikan kita, untuk emosi dan sebagainya. Tapi kajian yang dibuat oleh saintis mendapati satu cara untuk menyampaikan darah dengan sempurna ke arah ke saraf tersebut yang berada di otak, tak lain dan tak bukan dengan perbuatan sujud dan sembahyang. Profesor Dr. yang buat buku tentang solat berdasarkan kepada sains, kita mesti debat kita membuat kajian tuan mengakui bahawa kebaikan sembahyang. Begitulah ibadah-ibadah lain, sunat dan wajib, semua ada kebaikan. Di sebalik apa yang Allah harapkan ada keburukan. Manusia tak mengetahuilah, tak perlu nak kaji tentang kenapa Allah haramkan dada, haramkan arak, haramkan babi dan sebagainya. Tapi kalau dah mampu untuk kaji, nak kaji, kita terima secara takdir. Begitulah ibadah sembahyang puasa yang kita lakukan sekian kali bulan Ramadan. Tuan-tuan, walaupun pada zahirnya kita berpuasa tak makan dan tak minum, nampak pada kita ni letih, mata ulu, mulut pun berbau, dan sembang dengan orang tu segar. Yang tu yang kita nampak, tuan-tuan. Tapi orang dulu memandang orang bukan Islam, pandang kepada orang Islam di bulan Ramadan sebagai bulan umat Islam agama. Kita belum dapat lagi, tuan-tuan, kan? Start buku 3 kali tak hidup ni. Masa tak ada tenaga. Sedangkan orang bukan Islam dulunya memandang orang Islam di Ramadan dengan penuh keturunan. Kenapa, tuan-tuan? Kalau orang Islam bagi orang kafir, orang Islam cukup dapat di bulan Ramadan, sehingga kan setiap kali peperangan orang Islam itu menang, tuan-tuan, di bulan Ramadan. Apa tanggapan orang bukan Islam terhadap kita? Orang bukan Islam anggap bila orang Islam berpuasa di bulan Ramadan, mereka tak makan dan tak minum, mereka lapar dan dahaga. Bila berperang, mereka menyatakan mereka punya anggapan orang Islam yang dalam keadaan kelaparan melihat musuh yang berada di depan mereka seperti melihat ayam yang boleh. Dia nak hilangkan kelaparan dengan meratap daging-daging yang ada di tubuh. Orang bukan Islam anggap orang Islam bila dia berpuasa dalam keadaan dia haus, ada tak dapat minum. Musuh ni dia anggap orang Islam bila perang semangat sangat. Kenapa? Seolah-olah orang Islam nak menghilangkan kausannya dengan menghirup darah yang mengalir dalam tubuh musuh. Orang kafir tak berperang dengan orang Islam ini. Tapi lagi kalau perang habis sejaknya. Pasal kita tunjuk tuan-tuan kelemahan kita. Masya Allah, tuan-tuan, kita baca kisah tentang Ibu Sina, tokoh perubatan dunia. Dia bila mana dia nak terlibat seseorang, dia minta kalau penyakit biasa-biasa, dia minta puasa 3. Kalau penyakit kritikal, dia minta puasa 10 hari. Bukan dia akui, dia kalau dulu sampai dah sekarang, ibadah puasa ini adalah suatu perkara yang cukup baik untuk kesihatan kita. Pasal cerita ada orang yang menghadapi masalah kencingnya, darah tinggi, kegemukan dan sebagainya. Bahkan, tuan-tuan, antara pembunuh manusia di dunia sekarang ini, antara yang membunuh banyak manusia, ialah tension. Berapa ramai, tuan-tuan, orang yang bunuh diri kerana tak dikawal emosi dia. Tuan-tuan, Jepun, Taiwan, Korea, negara yang cukup banyak dia membunuh diri. Rakyat bunuh diri, tuan-tuan, tak boleh. Malaysia kita ni pun, tuan-tuan, makin hari makin bertambah, tiap-tiap tahun bilangan orang yang bunuh diri. Tuan-tuan, puasa antara peranan dia untuk memberikan ketenangan kepada orang yang mengamalkan. Kan? Dia mengeluarkan sel endorfin. Saya bukan doktor, minta maaf lah. Tapi kita kena baca dulu, kan, cerita bagaimana suami isteri yang melakukan hubungan kelamin, orang yang berpuasa dan juga melakukan bentuk-bentuk senaman tertentu dan juga ibadat tertentu. Tuan-tuan, keluar dia punya disebut sebagai endorfin yang boleh memberikan ketenangan dan juga kehangatan kepada manusia. Jiwa jadi tenang. Dengan tenang itu, tuan-tuan, akan memberikan kejayaan seperti mana yang diakui oleh saintis di antara untuk memberikan kejayaan kepada manusia dengan ibadah puasa. Jadi
tertentu lah. Tetapi tak berapa orang yang menghargai yang benar-benar. Baru-baru di dalam YouTube ada, kita mungkin pernah. Saya rasa orang Saudi dia cerita tentang seorang Arab yang pergi duduk di negara Arab, di negara Barat, duduk dalam lingkungan yang majoriti orang Kristian, hidup dalam keadaan bebas sampailah dia masuk gereja, dan akhirnya dia murtad, tinggalkan Islam, masuk Kristian. Kerana hidup dengan Islam ada pantangan banyak. Yang ni tak dibuat, yang ni tak dibuat, yang ni tak ni, yang ni boleh buat, yang ni tak dibuat. Yang benar menyuarakan tak dibuat, orang ni boleh buat. Dia rasa tak bebas. Bila dia pindah duduk di negara Barat, dia rasa bebas, bahkan nak bebas lagi, sehingga tuan-tuan dia melepaskan syahadat daripada diri. Tapi bila sekian lama tuan-tuan dia tinggalkan Islam, Allah masih sayang kepada dia. Satu malam kata Syekh tersebut, Syekh tu kata orang yang murtad ni satu malam bermimpi ada seorang lelaki datang di dalam mimpi ni, dan lelaki tu bawa satu kertas yang putih. Dia bawa satu kertas ni. Kalau saya minta Pak Ali tadi, ni Ilan ni kelas apa, kata dia kelas Yaman, dan dia minta dari sini dulu. Tuan-tuan, lelaki mesti dalam mimpi itu tunjuk kertas putih kepada lelaki yang dah murtad. Dia kata Allah bagi kepada nikmat Islam, tapi hang tolak. Dia pegang kertas ni, kertas putih dalam mimpi itu, dan dia kata buang kalimah syahadat. Dia lipat. Buang kalimah syahadat. Yang kedua, buang semayang. Dia tidak semayang dah sekarang. Buang semayang. Dia tak puasa. Dia lipat. Buang zakat. Buang haji. Jika macam ni tuan-tuan, satu Malaysia. Kalau haji bukan dalam mimpi juga, kita tak masuk. Kalau mimpi lah tak kita sebut Malaysia. Dia tunjuk kepada lelaki tersebut yang sedang tengok, yang sedang mimpi, dan lelaki mesti membuka diri. Tuan-tuan tidak ada yang ada dekat yang terlipat, dia pun sama dengan puasa ini. Dia potong ikut layan, ada di dekat lepas dia lipat tadi. Dan tuan-tuan, lagi mesti dibuka kertas yang dia koyak. Dia kata hang buang Islam, hang buang semua yang Allah Ta'ala dah wajibkan, hang pilih yang mari dan macam. Kalau nampak
Lihat ini koyak disusun jadi ditumpak huruf HDLL. Mubah Islam mufidih neraka. Mubah Islam mendapat neraka gara-gara mufidih dia. Bukan dia buka kotak ni satu. Memang saja. Laki yang bermimpi bila dia tengok apa yang ditunjukkan oleh laki dalam mimpi dia tersebut, dia jaga semua tuan-tuan, dia masuk kembali ke Islam. Dan untuk cerita dia jadi seorang lelaki cukup baik sekali. Allah bagi rahmat tuan. Kadang-kadang kita tuan-tuan kita sangka kita yang cukup mulia, kita semayang tak pernah tinggal, kita terjamin dah dengan nikmat Allah Ta'ala tadi. Jangan tuan. Kita perlu bergantung, jangan bergantung ke amalan, gantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itulah bila kita melakukan ibadah puasa tuan, kita melakukan ini, kita dapat melakukannya adalah dengan rahmat Allah Ta'ala, bukan kerana bukan puasa, bukan kerana dah terbiasa bulan Ramadan puasa, kerana orang sendiri semua pakai puasa, aku untuk puasa. Jawab tentang kita sadarkan ibadah puasa yang kita kerjakan ini kerana rahmat Allah Ta'ala. Dia pilih kita untuk dapat melakukannya dengan dalam keadaan baik. Bersyukur tuan bila mana kita dapat melakukannya seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni tentang ibadah. Dia buat syahadat, dia buat puasa, dia buat sembahyang dan sebagainya. Tuan-tuan, orang bila kita berpuasa, kita bukan harap tuan-tuan kebaikan di dunia saja, bahkan di akhirat. Orang yang selalu berpuasa pada Isnin Khamis terutamanya, ataupun puasa sunat bulan 3 hari, tuan-tuan, orang ni dia mati tentang kemungkinan besar memudahkan untuk orang memandikan jenazah mayat. Orang yang kosong selalu macam tu. Orang yang selalu berpuasa mudah memandikan jenazah. Tuan-tuan, saya tanya dengar ceramah Syekh Abbas Bakawi, seorang yang memandikan mayat tuan-tuan di Saudi, seorang yang cukup terkenal. Lebih daripada 20 tahun lebih dia berkhidmat membantu umat Islam. Bila meninggal tanpa mengharapkan bantuan keluarga, dia tolong Izzat Ta'ala dia. Bila dia bertemu ramah dan cerita disiarkan dalam YouTube, dia sebut pengalaman dia. Bila dia dijemput untuk memandikan satu mayat, dia mau meninggal, dia pergi rumah keluarga mayat. Kebetulan bila dia sampai, dia hospital ataupun mula hospital pun yang bawa mayat itu pun sampai. Anak-anak kata nak mandi di bilik belakang, dalam rumah bilik belakang. Kebetulan tuan-tuan, lampu dan bilik itu tak menyala. Jadi mandi dengan tumpang guna lampu daripada bilik luar bilik. Lampu tu cahaya dia masuk tak banyak, sikit nampak sama-sama dalam bilik, tak apa. Bila proses mandi tu, dua anak lelaki kepada si mati membantu Syekh Abbas kami untuk mandikan jenazah amalan yang mantap. Dia kata-kata kata aku perasan sepanjang mandikan mayat ni, aku tengok beberapa kawan yang ada pada sehingga di bawah. Dia kata pertama, aku mandikan mayat dia dalam keadaan cahaya bukan terang, gelap, tak nampak cahaya tumpang yang luapnya. Tapi dia kata tak mahu aku gosok, aku bawa tanganku untuk membersihkan tubuh dia. Dia kata macam ada lampu ikut. Bagi terang, bagi lampu dia nak cuci dengan sempurna. Macam ada lampu untuk suruh, dia ikut sepanjang jalan tu. Tangan aku ikut, dia tak di mana? Pada tubuh si mayat. Subhanallah. Yang kedua dia kata, bila aku tekan turun, tekan sekali tak ada keluar kau, tekan kali kedua tak ada keluar kau, tekan kali kedua tak ada apa. Subhanallah, dia kata cukup payah dan cukup banyak yang bila ditekan tak ada sebarang lagi. Ketiga dia kata dia terperasan bila dia cuci tangan belah kanan, dia terperasan bagaimana jari menunjuk si mayat itu duduk dalam macam tasyahud. Tuan-tuan, angkat jari seorang baca tasyahud, jari semua dibengkokkan. Bila tuan-tuan jari dia semua nak diluruskan, jari dia semua bengkok lagi. Bila yang jadi tunjuk ni nak dibengkok bersama jari dia next pula. Tuan-tuan dia biar, ini kena biar. Dia kata susnya, dia kata bila dah selesai mati
itu semua, dia kata bau wangi yang tak pernah dia bawa keluar ini. Tapi dia sangka anak kepada semati yang ikut tolong dia bagi mandi, mungkin mereka bawa pakai minyak wangi. Rupa-rupa si anak kepada semati dua-dua kali itu pula sangka Syekh Abbas Batawi yang pakai minyak wangi. Tapi masih itu tak tanya pun kan, wangi sungguh. Dan bila dibawa ke masjid untuk disemayangkan, tuan ramai orang mari nak semayang sahih. Macam mana pakai mai itu tak tahu kata ramai letak di tempat imam. Tuan-tuan tunggu tu imam mari tuan-tuan, imam akan tuan tanya. Dia kata inilah orang yang memakmurkan masjid kita, inilah orang yang mencahayakan masjid kita. Waktu imam yang lain kan, dia macam orang yang orang tak sedap cakap dengan kat surat ini. Dia kata dia semua bawa itu kubur, dia kata dalam panik ketika tu panik, dia kata lebih dia berpak penjara sepanik sungguh, dia kata kuasa kubur. Tapi dia kata bila dia turun dalam lubang kubur kawan ni, dia rasa macam kuat. Dan tanah yang dipijak tu sejuk, dia kata nyaman. Allah, dia kata macam tak mau keluar dari rumah. InsyaAllah letak nazar letak balik. Dia kata esok lepas main subuh keluar daripada masjid awal, mari rumah keluarga semati nak tanya apa yang diamalkan oleh ayah mereka, oleh suami atau dekat sini apa suami dia paman. Dan dia nak tanya juga kat imam, kenapa imam boleh cakap dan ubah malik macam tu. Dia pergi jumpa tuan sembang dengan anak-anak semati. Dia kata ayah apa ni aku tengok sekian-sekian kelebihan dia kemarin. Apa yang aku nak tengok ayah apa ramai selama ni, anak-anak kata tak tahu. Ayah kami ni biasanya semuanya apa yang pernah kami dengar, mau kami bagi tahu sejak dia kahwin dengan ayah, dia duk kenal ayah ni tiap hari Isnin dan Khamis mesti puasa. Dan dia makan sahur sebelum subuh. Tapi hari tuan-tuan yang dia kena masuk buat, tunggu isteri dia buat kami masak ni, masak untuk sahur, dia tunggu, dia baca Quran. Tiba-tiba dia betul bawa ke hospital. Bila bawa ke hospital tuan-tuan, duduk depan kawasan dia injeksi lah, dia buktikan yang jaga tu dia selaki, dia kata lelaki peningat siapa tu? Macam mana keluar ke skrin tu tunjuk kata dia punya bunyi pendampur dia makin kritikal dan juga bunyi tunjukkan kata dah teruk keadaan sakit. Mengerti kata orang yang tugas di hospital tu, isi nurse tu kata dia tengok jari ayah kami tidak mengangkat. Dia angkat kan, seolah-olah dia mempersaksikan apa yang dia ucapkan. Dia ucap mulut tak boleh dah dibubuh alat pernafasan, tak boleh duduk di hospital macam tu lah yang dipakai kepada dia. Tapi jari nampak dia angkat. Jari itu kekal untuk sampai di bawah orang. Puasa sebelum kami tuan haji baca Quran. Bila imam yang buat mana-mana yang kehidupan yang imam pasal buat rasa macam mana. Dia kata mana tahu lah, aku jadi imam 15 tahun lagi nanti. Tapi tiap kali aku mari semayang, orang yang duduk di belakangku, mana sok tamak belakang aku, orang mati. Dia selalu duduk belakangku, tak pernah aku tengok orang lain. Yang kedua aku nak bagi tahu, tiap pagi dia main ke masjid sebelum untuk siap ke masjid. Dia main tunggu depan pintu masjid dah, untuk siap dan buka pintu dia masuk. Dia orang paling awal, lebih awal daripada siap. Dan bila mana hari siap dia balik rumah semua, tapi malam bukan semua tu syak, dia tak terus balik. Dia baca Quran seperti mana tiap-tiap kali lepas semayang dia akan baca Quran. Kalau lepas isyak dia baca Quran sehinggalah tu siap buat syarat kata dia dah tutup masjid, barulah dia balik ke rumah. Masya-Allah. Patutlah Allah bagi orang sedemikian. Dia istiqamah tentang dia puasa, dia puasa. Allah memuliakan orang yang mengamalkan apa yang dilakukan ini. Dan juga di akhirat nanti kita maklumi bahawa keadaan cukup gawat di pada masyarakat.
Antara orang yang diberikan keringanan tak akan rasa kegelang kabut, tak akan rasa kepanasan, tak akan rasa dahaga lapar. Di pada masyarakat adalah orang yang melazimkan berpuasa. Di dunia ini kita bercerita tanya doktor penyakit ini boleh diatasi, boleh ada yang berjaya. Tapi kita nak tuan-tuan penyakit-penyakit dalam bentuk rohani juga dapat kita tingkatkan supaya ibadat kita lepas ibu kualiti. Kita tak ada tuan-tuan sifat penting diri sendiri. Kita bila kita buat ibadat tuan-tuan selama mungkin kita semayang ke satu suku tuan-tuan untuk sholat, kita mungkin buat semayang setengah ke 3 tapi tuan-tuan ibadat puasa berbeza juga. Kalau pukul 5.45 kita masuk waktu subuh, dah start puasa, kita ada ilajak tengah memerintah tepat tuan-tuan kita kena mula dulu. Seperti mana kita tepat buka puasa, kita tepat puasa. Tak boleh tak tepat ya. Tuan-tuan ini pukul tuan-tuan waktu buka puasa benar, tak ramai orang jalan. Pasal apa? Nubani nak buka puasa, puasa sunat menyegerakan kalau buka puasa. Tak sebenarnya tak segera. Bila ada semua orang nak jalan Malaysia buka puasa, kita berapa? 3 jam tengah itu cepatnya tuan. Ibadat puasa mengajar kita sudah bertanggungjawab terhadap diri Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang tak semayang, kalau seorang tu tak semayang, orang tak tahu. Tapi tuan-tuan ni boleh tahu dia semayang tak semayang. Tapi ibadat puasa, tuan-tuan kalau tak jadikan kepada orang tak tahu kata kita berpuasa, orang sangka kita mungkin makan lewat sikit, rupa-rupanya kita berpuasa. Muslimin, muslimat dan sekalian, dan saya sekali yang sentuh tentang Lailatul Qadar, yang semua tuan-tuan dapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bila Lailatul Qadar. Pada Nabi pesan secara umum, ta'arraf Lailatul Qadri fi awal min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir Ramadan. Hadis lain Nabi menyatakan malam hijrah, malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan, dan disuruh kita cari Lailatul Qadar. Tuan-tuan, Imam Ghazali, wallahu a'lam. Imam Ghazali tentang menyatakan, kalaulah kita mulai puasa lalu macam kita puasa kali ini, kemungkinan Lailatul Qadar tuan-tuan pada malam 20 dia tak mana takut tak muat mungkin lalu kemungkinan tuan dengan hukuman punya pada malam tak kemungkinan pada malam 29. Wallahu a'lam tuan. Tapi ulama dalam mazhab Imam Syafi'i meminta kepada kita supaya bagi perhatian kepada malam 21, malam 23 dan malam 27. 3 malam diberikan perhatian itu. Dan dapat itu pada Tuan Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitab Laqaiful Ma'arif, siapa-siapa yang nak memburu Lailatul Qadar, dia kena buat apa perkara untuk melayakan dia dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita bermula daripada maghrib sampai subuh waktu, bukan cerita tengah malam. Pertama tuan-tuan, Imam Rajab menyampaikan apa yang pernah disebutkan oleh Imam Syafi'i. Sesiapa yang memburu Lailatul Qadar, dia kena maintain amalan di siang hari dan di malam. Dia kena jaga kualiti dan kuantiti ibadah di siang hari seperti mana dia jaga di malam. Malam dia semakin terawih, witir dan sebagainya. Siang hari ini pun ibadah diberi kurang. Mana dia buat kerja bertanya bergerak, kerja dengan dia mencari nafkah terhadap, mulut mungkin berzikir, hati mungkin berzikir. Jadi dia jaga kualiti dan kuantiti ibadah. Yang kedua kata Imam Ghazali, orang yang nak memburu Lailatul Qadar, yang kedua, jangan tidur banyak di siang hari. Kerana orang tidur banyak di siang hari, dia akan lesu, letih di malam hari. Ni dia tidur lepas subuh, lepas subuh sampai subuh. Baru sembahyang subuh, tidur pula sampai asar. Baru sembahyang asar, tidur pula. Bangun, buka puasa tu. Adakah dia boleh buat ibadat? Tak. Otak dia lesu, lemah. Dia siang hari itu dia tidur banyak sampai air dalam badan bilang banyak, menimbulkan kelebihan untuk mana hari dia tak mungkin dapat buat ibadat yang sempurna. Dan tidur juga, tidur dapat upaya sebelum dia berzuhur sejak setengah jam berzuhur. Kalau waktu itu menekan untuk mendatangkan tenaga untuk kita
apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, oleh Sayyidina Fatimah, tuan-tuan, apa nak buat? Nabi, tuan-tuan, bila buka puasa Nabi makan sedikit dan makanan itu tak berat. Lepas Nabi buka puasa, Nabi pergi sembahyang berhenti, balik maghrib, Nabi balik semula. Lepas daripada balik, Nabi akan mandi antara maghrib dan isya. Ini sunnah Nabi di 10 terakhir. Dan Nabi menangguhkan makan malam bagi nak waktu sahur. Ini cara Nabi buat untuk dapatkan negara kemudian. Pertama, buka puasa dengan makanan yang ringan ataupun makanan yang tak memberatkan, tak banyak. Nabi buka puasa dengan kurma, ayam sejuk. Kita tuan-tuan, kurma juga mula tu supaya masuk main macam-macam. Kan kuih tak pernah jumpa orang lain bulan Ramadan yang bagaimana. Kan tak pernah kenal pun kuih bulan Ramadan tu kita berjumpa ini. Tuan-tuan, Nabi lepas semayang Nabi akan mandi. Kita macam buka puasa ada yang ini makan nasi. Bukan tidak ni lima ni nak ambil. Cuma murah dulu. Nah, kalau tak ada murah tak main orang. Tak boleh. Tuan, kita pakai murah. Kalau semayang maghrib mungkin lah. Ataupun buka puasa pun dengan nasi. Lepas tu kita nak beramai sunnah Nabi yang kedua iaitu mandi atau maghrib bersyarat. Tak boleh. Doktor perubatan kata bahaya kesihatan. Kan? Mandi dalam keadaan kenyang, darah tak jalan. Silap-silap boleh ubah. Nanti makan benar-benar tak apa, benda sikit. Kita nasi orang bunyi masuk. Nah, dia ada semua orang banyak dia untuk makan. Nanti tak boleh pahit. Nanti benar-benar makan bagi nak buat usaha. Kita tahu apa? Aku sedang rumah. Di masjid, di surah, boleh keluar dari. Terima kasih pagi hari lah. Tak tahu di surah menjadi pun boleh masak pasir. Apa ni? Lagi pula alasan kata alasan dulu kesan dipegang balik. Jadi membaca syariat itu makan pula perlu tidur. Tentu macam mana nak bersemayam? Bagaimana sawak nak berkesan? Apa yang kita buat yang dipesan kepada kita umat baginda yang nak memulai kepada jaga tugas semayang. Tiga semayang juga dipesan, iaitu semayang maghrib, isyak dan juga subuh. Kalau malam ni, contoh malam ni dijangkaukan rekod pada malam ni, malam ganjil, jatuh pada malam Jumaat. Contoh tengok ada hari mesti hujan pula ada sikit. Kita datang ya menyokong untuk melakukan rekod pada. Tuan-tuan, maghrib pastikan buat secara jemaah. Isyak secara jemaah. Subuh usuknya secara jemaah. Hadis diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari. Man shalla isya al-akhirah fi jama'atin fi Ramadan faqad adraka al-lailatul qadr. Sesiapa yang sembahyang isyak terakhir 10 bulan Ramadan kata Nabi secara berjemaah, dia dapat Lailatul Qadar. Dalam hadis lain juga menambahkan dua Nabi menyatakan siapa yang hadis dan isyak secara berjemaah sampai hadis Ramadan faqad asaba Lailatul Qadr bi haqqin wahid. Dia pasti kata Nabi confirm dapat Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar bermula dari maghrib sampai subuh. Yang orang jaga ni tak lena malam kenapa? Kerana nak cari waktu yang paling mustajab tu. Kerana malaikat turun sebanyak banyak daripada malam tu, sehingga jumlah malaikat lebih banyak daripada batu-batu yang ada di muka bumi. Ya, kemudian ada hamba yang terpilih di dunia, malaikat bagi salam. Tapi saya nak kena tegaskan, seperti saya banyak selalu dapat dari kepada yang bukan syarat dia tengok benda pelik dan juga tengok benda yang ganjil. Tak, itu bukan syarat dia. Kalau semua pokok air yang ramah tak tengok pokok sudut. Lepas aku dari ramah tak saya pokok air tu. Ataupun dirasa rasa ayat laut, dia masih juga malam ni malam bertujuh ramah tapi dia masih juga ayat laut. Tuan-tuan, buka ayat pek rumah, pek 20 ayat juga. Besok boleh tak jadi gimana ni? Tuan-tuan, ayat lemah terlalu tak nimpa ataupun tak mampu. Bukan menjadi syarat orang tidak pada kepada dengan dia tengok benda-benda yang penting. Buat tahu sudah, bertanya dengan ustaz. Tuan-tuan, seorang ustaz ditanya oleh seorang kakak yang berkata, kau tu kata alhamdulillah ustaz, kalau saya dapat dari kepada Allah, untuk tuan-tuan, tak ada ketua guru saya pun tuan-tuan. Bila dia Masya Allah, kau dapat
modal. Ustaz katanya kau tahu macam mana kau dapat untuk modal? Dia kata satu kali di 10 Seratus Ramadan dia melakukan qiyam lail dari semayang. Tengah-tengah semayang dia kata kau ingat dalam pokok sebelah maktab patah tu tanda dia kata lain untuk modal. Kalau pokok tu tumbang tak boleh untuk saya dia agak mereka buat pun yang meninggalkan hati saya sabar. Tuan-tuan, itu tanda-tanda dan benda-benda yang pelik itu hanya untuk hamba yang terpilih saja. Yang tak nampak, tak dengar, bukan bermakna tak dapat itu pada. Sahabat yang berkumpul ramai-ramai, satu malam ada 27 Ramadan, tuan-tuan sebahagian dia akan melihat di langit ada pintu. Ada cahaya daripada pintu itu dan dengar suara yang besar bersembah. Yang tengok sebahagian bahkan yang tak nampak tuan. Lalu yang nampak dan dengar itu berlari di beritahu kepada Nabi. Nabi beritahu pula bahawa pintu itu cahaya-cahaya Allah Ta'ala dan suara mereka yang sudah bersembah. Imam Nawawi tuan-tuan ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i sehingga di awal 40-an mungkin berhujah tuan-tuan sampai ke mati saya menjadi kadar ilmu tuan-tuan meninggal dalam keadaan bertaraf wali kutuh wali tertinggi betapa banyak yang dikira oleh ulama lain dalam mimpi tuan-tuan Imam Nawawi modal dapat dengan kepada kali pertama yang mulai ketika usia 7 tahun ketika tiba apa tuan 7 tahun dia tak dapat sampailah dia mati tiap-tiap tahun dia dapat. Malam 27 Ramadan ketika dia usia 7 tahun dia tengok ayah rumah dia kurang bergerak dengan satu cahaya. Dia kejut ke ayah dia bertanya ayah cahaya apa ni? Ayah dia kata tak nampak apa tu dalam lemak ni. Ayah tak nampak, dia nampak sampai ayah dia perasan malam 27 Ramadan lalu ayah dia gerak di korban bangun untuk melakukan ibadah besar. Tuan bukan syarat itu. Tapi kita semoga kita dapat peluang pada malam tersebut. Apalagi nanti pesan kepada kita tuan iktikaf untuk dapat yang kemudian berbanyakkan sedekah. Apalagi kejutkan keluarga. Sedang Syah pernah tanya tadi kalau berkesempatan dengan lain kepada nak doa apa? Doa yang sering kita dengar imam membaca dan dekat beritahu Allah SWT aku kalim Tuhibul Afwa Fahwani. Nabi ada senasyak doa tersebut. Apalagi ulama sebut sesiapa dengan hubungan kepada pada orang lelaki hari Jumat, pergi sembahyang Jumat, pergi ke masjid awal. Lalu doa. Sunnah jaga Allah Taala jarang dan terlibat kemaksiatan. Dan 5 waktu sembahyang sehari semalam usahakan dilakukan secara berjamaah supaya wilayah masyarakat terhadap insyaAllah muslimin muslimat. Moga-moga Ramadan kali ini kita ambil peluang kalau kita takut dan bimbang terlepaskan kesempatan lagi dengan Ramadan. Jadikan inilah Ramadan terbaik yang pernah kita lalui dan jadikan terbaik Ramadan kali ini, Ramadan ini kali ini. Saya dulu sebelum Ramadan masuk masih untuk tuan Ustaz dalam berdoa orang susah saya lama kali untuk kali sama bagi tajuk kat saya Ramadan ini kali lah saya tujuh untuk Ramadan nah saya pada hari pemerintah saya dah tahu tuan-tuan selama dalam kubur dia nah Allah duduk sebenarnya takut dalam kubur balik tuan-tuan saya sudah mana semua teriak seminggu busuk tegak tapi tuan-tuan wasit kalau tuan-tuan bergembira bagi tajuk kat saya Ramadan ini kalilah sebenarnya orang polisi bagi tajuk Ramadan ini kalilah hebat tuan-tuan jadi moga-moga pesan pula kita tuan Wallahu kita tak tahu terdepan kita dapat kesempatan dari bulan Ramadan ataupun tidak dan moga-moga tuan-tuan kita jadikan sakit-sakit hidup kita di Ramadan adalah yang satunya daripada kehidupan kita yang amat penilai. Jadikan setiap apa yang kita lakukan untuk kita mencari apa yang Allah beri pada Ramadan ini dan semoga kita sihat bukan sekadar sihat tubuh badan bukan sihat dan rohani kita jiwa kita sehingga Ramadan benar-benar seperti nama Nabi sebut as-siyam junnah puasa itu adalah penghadang penghindar daripada
api neraka Allah Ta'ala ini. Nabi sebut seperti riwayat Imam Tirmizi, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Quran itu menjadi pemberi syafaat atau pemberi syafaat untuk si hamba pada hari kiamat nanti. Puasa kembali menjadi Allah Ta'ala dan untuk orang yang berpuasa kerana tak mudah ya Allah, dia tak boleh nak layan nafsu dia tak boleh nak tulis kemauan diri dia. Kerana aku dia berpuasa, tuan-tuan, Allah izinkan kepada puasa untuk tolong orang yang selalu berpuasa. Begitulah juga dengan sebenarnya. InsyaAllah muslim-muslimat, moga-moga Allah Ta'ala jadikan hidup kita berakhir dalam keadaan yang baik. Dan kalau nak doa, tuan-tuan, kalau nak minta doa mati dalam keadaan husnul khatimah, antaranya mati bulan Ramadan ataupun selesai daripada bulan Ramadan, dan setelah berjaya dapat rahmat, dapat keampunan, dan juga dapat jaminan bebas daripada api neraka. Berlepas wajib syibun meninggal raya hari itu. Kalau orang yang menjaga ibadah puasa dengan sebaik mungkin, tuan-tuan, dia mati tuan-tuan hujung Ramadan ataupun habis Ramadan, Nabi sebut antara orang yang mati terus ke syurga yang bila dia lemah meninggal. Seperti tuan-tuan tahu lagi dia tak tahu sekali untuk meninggal pula. Kata meninggal bulan Ramadan satu lepas bagi sedekah bagi lemah apa tadi. Tuan-tuan tu cara bukan syurga. Yang kedua yang orang yang selesai bulan Ramadan dia meninggal setelah dia berjaya dapat rahmat, keampunan terhadap dosa, dan juga jaminan tidak akan disentuh dirinya oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita berterima kasih banyak walaupun sekali-sekali kita datang semua muslim-muslimat ke sini. Terima kasih banyak atas ingatan, dan InsyaAllah semoga bertemu tuan-tuan kalau tidak